Bismillahirrahmanirrahim. Seolah apa? 201. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallallahu sirrah. Wa raf'ul himmah 'anil khalq, situ. Wa raf'ul himmah 'anil khalq huwa mizanul fuqara wa aqimul wazni bil qisb. Mengalih himmah, raf'ul himmah, mana cita-cita kasat besar hati kita tu dia panggil himmah, tujuan, maksud. Ya, jadi kita angkatkan himmah kita anil khalqi, daripada makhluk. Tu besar tu. Barang siapa yang boleh mengangkat himmah daripada makhluk menuju ke Allah Ta'ala, maka terbuka jalan makrifat dia dengan Tuhan. Ya, kalau himmah dia tak terangkat, dia terikat dengan makhluk, ya, untuk orang, ikut pandangan orang, apa orang kata, ya, hati dia tak disangkutkan dengan orang. Mudah je kalau kita nak itu. Peringkat dia istiwa uzammi wal madhi minal ammah, tu kaedah ni. Istiwa uzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji dia pun dia tak rasa apa, orang caci pun dia tak rasa apa. Itu tanda hati dia sudah terangkat daripada makhluk menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Ya, kalau orang puji dia terangkat, orang caci dia monyok, itu belum lagi tu. Itu dia punya qalbi mu'allaqun bil khalaik, hati diikat dengan makhluk. Orang ni tak lepas tu. Ya, tak terikat lagi, jauh lagi Allah Ta'ala. Dia kalau sampai peringkat sama, orang puji tak rasa apa. Yang diharap adalah pujian Allah Ta'ala. Ya, orang caci dia tak rasa apa orang tak rasa. Yang dia takut ialah murka Allah. Baru dia betul jalan ni. Ya, sebab kena angkat himmah kita. Ya, raf'ul himmah anil khalqi, itu dipanggil mizanul fuqara. Mana neraca bagi orang yang fakir. Fakir sini maksud fakir ilallah. Ya, bukan fakir ilan nazak ni, fakir ilallah. Bagi kita nak dapat bantuan daripada Tuhan yang Maha Kaya, wajib kita mentasghihkan fakir kita. Tahaqqaq bi faqrika yamudduka bi ghinaih. Tahqiqkan fakir kamu dengan Allah. Ya, sehingga orang fakir ni maksud dia tidak merasa memiliki. Kalau dia rasa lagi saya ni, oh tu jauh lagi entah. Ya, masih lagi merasakan dia menguasai, memiliki. Tak. Orang fakir tak, dia tak rasa dia memiliki, bahkan dia merasakan dia dimilik. Ya, kita merasakan kita dimilik oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebenarnya Malik yang sebenarnya. Kita ni tak ada apa, fakir. Sebab tu kalau dapat kembali balik pada fakir, baru orang tu akan dapat pembukaan marifat yang sebenar. Ya, sebab kita pakai uniform kita. Kan? Anak kalau dia pakai uniform anak, bapak dia suka tak ni? Seorang anak, dia ni cerdik, sijil berjela-jela, 3-4 PhD dia kan? Contohnya lah. Tapi sifat dia dengan bapak, dia adalah anak. Apa kerja nak buat, majlis nak buat, dia rojok bapak dia. Atau anak tu akan dikasihi oleh bapak. Tapi kalau anak tu rasa, aku dah pandai cerdik, sijil banyak, dia buat program apa di belakang kayu bapak dia. Tiba-tiba program dia kantoi, sangkut. Ya, misalnya bapak kata apa, padan muka kau. Kau ingat kau pandai now, itu kan. Bapak marah. Ini bukan bapak, ini pemilik sekalian makhluk Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita tak fakirkan diri dengan dia, kita rasa kita boleh je. Orang macam ni akan melampaui batas Allah Ta'ala. Orang yang banyak melampaui batas Tuhan, tersesat jauh bila dia rasa dia sudah kaya. Apa makna kaya? Kaya macam mana tak memerlukan. Saya tak perlu siapa-siapa. Itu cakap orang sombong. Sebab Quran kata apa? Innal insana la yatgha ar-ra'ah istaghna. Semuanya insan tu la yatgha, akan melampaui batas Allah, jadi sesat jauh. Bila ar-ra'ah istaghna, bila dia memandang merasa diri dia sudah terkaya. Apa maksud terkaya? Dia tidak rasa dia memerlukan. Sedangkan kita insan kena sentiasa ada perasaan keterikatan kita dengan Allah Ta'ala. Sentiasa kita terikat. Ya, kita bergerak, berdiam, rezeki dan semua terikat. Dia tarik kan habis tu.
Jadi mana kita angkatkan hemmah daripada makhluk, mana kita tak bergantung dengan makhluk, tidak berhajat pada makhluk, qalbi kita sentiasa bergantung dengan dia, itu satu daripada sifat yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan orang ni akan dapat bantuan rohani banyak. Tahaqqaq bi faqrika yamuduka bi jinaih. Tahqiqkan kamu dengan memandang fakir dengan Allah, nasai kamu akan dibantu oleh zat yang maha kaya. Tahaqqaq bi zullika yamuduka bi izzih. Jadi berlawan tu. Sifat mustahil bagi kita, wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah, mustahil bagi kita. Jadi sekarang kita tahqiqkan memandang sifat yang wajib bagi kita apa? Fakir, hina, dhaif. Ya, maka kita akan dibantu oleh zat yang maha sempurna. Itulah sifat yang mustahil bagi kita, wajib bagi Allah. Apa? Al-ghina. Ya, al-qawi. Yang kaya, yang maha kuasa. Habis. Wa aqimul wazn. Dan taklah kamu dirikan timbangan dengan adil. Bil qisb, mana dengan adil? Maknanya apa? Adil mana apa adil? Wad'u syai' fi mahallih. Letakkan benda kena pada tempat. Itu maksud dia. Kalau letak benda tak kena tempat, terpanggil zalim. Sekarang kita sebagai hamba, letakkan pakaian kita apa? Pakaian kita ialah hamba. Bila pakaian hamba, maknanya kita bergantung kepada Allah. Bila bergantung kepada Allah, itu makna raf'ul himmah anil khalqi. Kita angkat himmah kita daripada makhluk terus kepada Allah. Itu yang disuruh. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mana atas Tuhan mereka sajalah mereka berserah diri. Mereka bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Habis. Kemudian satu lagi, fayazharu sadiqu bisidqih wal mudda'i bikadzibih. Mudda'i kan muddi'i. Wa qad batala Allah Ta'ala bihikmatih wa wujudi minnati al-fuqara alladzina laisu bisadiqina bi izhari ma kamanuhu minar raghbah wa asarruhu minasyahwah fabtazalu anfusahum li abna'id dunya mubasitina lahum muwafiqina lahum ala ma ribihim madfu'ina an abwabihim. Kalau itu payah harus sadiqul bisidqih. Lantaran itu apa? Nyatalah orang yang benar, zahir terang, sadiq tadi bisidqihi, dengan sifat siddiqnya, mana jujur dia. Ya. La yablughul murid maqama sidq hatta yazida fi ta'zimi amrillah wa yaf'alul mandub ka'annahu wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu haram wa yajtanibul haram ka'annahu kuf. Ya, ka'annahu kuf. Qalahu, berkata akan dia apa? Guru Syekh bagi seorang ulama besar tentang. Ya. Dia menyebut bahawasanya la yablughul murid maqam sidqi, tidak sampai murid itu makam siddiq, sehingga bertambah daripada membesarkan perintah Ta'ala, dibuat sunat macam wajib. Kalam-kalam Syekh Ali Al-Khawas, ya, guru bagi apa? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Ali Al-Khawas tak sampai seorang makam siddiq hatta yazida fi ta'zimi amrillah, sehingga dia membesar perintah Tuhan, yaf'alul mandub ka'annahu wajib, dia buat sunat tu macam wajib. Kita banyak silap mengaji sunat wajib sebab apa? Nak tinggal. Nanti tak buat ni, ni sunat. Oh, terbalik. Rupanya sunat tu mendampingkan diri dengan Allah selepas yang wajib. Dan dia menjauhkan makruh ka'annahu haram, macam takut pada benda haram. Wa yajtanibul haram ka'annahu kuf. Dia jauhkan benda haram macam takut berjatuh kekufuran. Baru dia duduk makam siddiq betul dengan Tuhan. Ya. Kalau tidak tak duduk siddiq, kazib lagi banyak. Jadi lantaran nyata orang yang siddiq, yang benar pada siddiqnya, jujur tu, dan orang yang mendakwa dengan pembohongannya. Bila di sini kita tengok hemah diangkat ke mana, disambungkan atas tadi. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menguji melalui hikmahnya
dan wujud kurnianya akan orang-orang fakir yang tidak benar itu dengan dizahirkan kehendak nafsu mereka yang disembunyikan. Jadi mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmat tadi Tuhan uji. Ibtarallahu bihikmati, dengan wujudum minnatihi al-fuqara. Mana kurniaan dengan orang fakir. Tengok dia lagi tak hati dia. Betul, orang yang fakir dengan Tuhan, bila Tuhan bagi, dia dapat apa? Lutfillah, ya, al-mu'ti, memandang Tuhan. Kalau Tuhan sekat pula dia pandang nama Tuhan al-mani', atau mana orang yang bergantung dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bagi, dia hanyut. Bila pula tak dapat pula dipandang sebab Tuhan dia nampak, itu maknanya sudah terputus pandangan rohani dengan Tuhan. Itu benda yang amat bahaya. Dia kena fakir betul dengan Tuhan. Dengan disahirkan kena nafsunya mereka itu yang disembunyikan, dan keinginan syahwat dia mereka itu disembunyikan, lantas mereka menjual diri mereka kepada ahli dunia. Habislah. Dia tukarkan diri dia, fabtazalu anfusahum, bagi siapa? Li abna'id dunya. Bagi abna'id dunya maknanya apa? Bagi orang-orang yang telah jauh daripada Allah Ta'ala, yang hidup mati dia semata-mata kena dunia. Bagi ketiga itu, mereka ini sudah boleh menjual agama wala ayazabillah, sebab kefakiran dengan Tuhan dia tak ada, sebab dia kurang kenal. Sebab itu penting dia pusing-pusing balik, kata Ibnu Ajibah, ila kasratu zik ma'at tawajjuh qalbihi ila Allah. Banyakkan zikir dan tawajuh hati ke Tuhan. Bila zikir, semua lapas zikir sama ada ismu zat, ismu sifat, semua tu menunjuk keagungan, kebesaran, kehebatan Allah, sampai betul-betul dia terasa. Bila terasa kebesaran Tuhan, Masya Allah, confirm hati dia takkan bergantung melainkan kepada Allah Ta'ala. Masalah dia tak terasa. Sebab terasa jangan tembak. Dia zikir kurang itu yang dia lalai. Tak ada zikir dia lalai. Bila lalai dah mula nafsu larikan dia daripada Allah Ta'ala, dan dia nampak benda lain pula besar. Ketika itu dia akan jauh. Jadi untuk dekat, dia banyakkan zikrullah supaya nampak kebesaran. Dia nampak kebesaran Tuhan, baru dia rasa kerdilnya diri dia. Bila dia nampak kekayaan Allah, baru dia nampak fakir dia. Dan seterusnya. Bila dia nampak maknanya kesempurnaan Allah, maka terasalah kekurangan dirinya. Ketika itu baru dia sah. Maknanya dia mengangkat himmah dia ke hadrat Allah Ta'ala. Meninggalkan kaitan qalbi dia dengan makhluk. Ketika itu Allah Ta'ala akan bukakan bagi dia berbagai-bagai pembukaan makrifat yang tinggi. Itu merupakan kelazatan nikmat yang sebenar bila dibukakan makrifat dengan Allah Ta'ala. Habis. Guna berlemah lembut bagi mereka itu, ya, bila kalbi dia tak dengan Tuhan, akhirnya dia dengan makhluk, seronok dengan makhluk, ya, meraihkan lemah lembut dengan makhluk, Tuhan nampak dah habis. Itu dipanggil azab paling besar bila kalbi insan dihijab daripada Allah Ta'ala. Wa'alaikumsalam. Kemudian memberikan sokongan bagi mereka itu, mana ahli dunia di atas segala hajat mereka itu, dan ditolak daripada pintu-pintu mereka itu. Wa'alaikumsalam. Ya, madfu'ina, dan keadaan mereka ditolak, mana dihadapkan ala abwabihim. Dia tak menghadap abwabullah, dia menghadap abwabihim, abwabud dunia. Ya, dan tidak ada kehinaan bila manusia berhadap selain daripada Allah Ta'ala. Nikmat besar apa? Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhillah. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Punca azab sebenarnya bila, ya, hati kamu lalai. Fasababul azab wujudul hijab, bila kamu terdinding terhijab dengan Allah kalbi insan tadi. Dan sempurna nikmat, ya, ialah wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim, bila dimukasyafahkan hati kita dapat menghadap ya Allah Ta'ala yang maha sempurna. Itulah makna sikit hubungan masalah nak ceritakan hemah, naklah diangkat, diurut, mana dimi'ratkan ke hadirat Allah, barulah dia akan dapat jalan sebenar-benar petunjuk dan kelazatan diri dengan Ta'ala. Kemudian fataral wahid minhum yatazayyanu kama tazayyanul urush ila akhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma. Hari Ahad akan datang, jemput semua, ada majlis walimah anak.